Hai, apa khabar semua? Salam sejahtera kembali bersama saya. Untuk kita hari ni kita nak analisis chart minggu lepas ya. Banyak yang fail lah, banyak setup yang fail. So kita just go through lah kan. Apa yang fail, apa yang jadi, ada yang jadi juga. So I go through yang fail dulu lah. Okay, so yang ni kita bersama kita sekarang ni ialah Cat JPY ya. So Cat JPY, okay, I ada entry dekat area dia ni. So kenapa saya entry area ni? Sebab saya ada nampak ada support dekat sini, nampak support. And then last dia buat cocok bawah, cocok atas. Dia buat king lah, cocok bawah, cocok atas. Lepas tu ada supply zone dekat area ni kan. So actually supply zone ni dia dah kena trigger dah kan. So dia dah kena trigger, dia pun dah turun dalam 70 lebih pip. So I ingat I boleh masuk second retest lah, second entry kan. Pandai-pandai lah kan, ingat boleh masuk. So masuklah kan, dan masa price dah sampai zone ni, entry lagi, saya sell, saya try. Last dia pun turun sikit saja dalam 20 lebih pip. Lepas tu terus dia lipat. So actually susah juga nak cakap. Kadang-kadang second retest ni jadi, kadang-kadang tak jadi. Tapi biasanya sebab sekarang saya tahu sebab apa dia tak jadi. Sebab dia dah pergi jauh dah tau. Dia dah pergi jauh and then dia dah sampai TP lah. Kalau biasanya TP sini kan, dekat supply zone ni, dia actually dah sampai TP dah. So dia punya job dah, kau team dah finish. So actually bahaya sikit lah kalau second entry, nak masuk second entry based on dia ni kan. Tapi kalau scenario lain, kalau dia macam dia turun sikit saja, lepas tu dia naik balik, yang ni mungkin kita boleh entry lagi lah. Ini masa kita kena tengok time frame kecil sikit lah. Time masa dia dah turun sikit je, lepas tu dia macam buat retracement kan, dia buat second retest lah. Yang tu mungkin lebih safe lah untuk masuk. Tapi untuk macam entry ni pun bodoh sikit lah. Entry ni kan, ni memang bahaya lah. Sebab dia pun dah kau team lah, dia punya job. Dia dah kena TP, dah hit TP dah. Dia dah masuk zone ni. So dia tengah uptrend lagi. Kalau you buat trend line pun dia dah macam tengah uptrend kan. So yang ni memang entry bodoh sikit lah. Tak fikir betul-betul punya entry. Nampak je ada king drop cocok bawah, cocok atas, supply zone, pergi entry pula. So yang ni pun lipat lah. Yang asal biru close, bolehlah selamat. Yang kalau macam dah agak-agak 20 pit cukup kan. Close dapat lah. Safe lah. Yang sebab saya hold ingat nak boleh pergi TP kan. Saya TP bawah-bawah ni, area zone supply zone ni. So kena lipat lah. Okay. So yang ni fail. Cuma sekarang kita tak tahulah, minggu depan dia mungkin naik balik sampai area supply zone yang seterusnya. And then mungkin baru dia boleh pergi TP bawah ni ke, tak tahulah. Yang ni kena tengok lah minggu depan kan, dia punya price action macam mana lah. Sebab kalau ikutkan ni pun dia dah macam ada buat fake out sikit lah. Dekat sini dia buat macam ada resistance. Tapi ni lepas tu ni ada QM level lagi, ada resistance sama baris. Lepas tu time dia drop, dia buat lagi drop. Lepas tu dia cocok atas lagi. Lepas tu baru dia drop. So mungkin area ni boleh consider lah. Area zone ni boleh consider masuk lah. Itu tengok lah. Saya pun tak pasti. Kena tengok minggu depan. Okay. So yang ni fail. Okay, next kita ada AUD Cat. AUD Cat pun fail juga. Sebab mana entry lagi? AUD Cat entry dekat. Sekejap, ni delete lah. Tak nampak. Okay, AUD Cat ada entry dekat area ni. So ni pun sebab based on QM level lah. Ni pun biasa-biasa je. Sebab I nampak ada dua resistance sini. Lepas tu price naik. Dia buat macam so-called QM lah. Lepas tu dia ada lagi resistance sini. Lepas tu dia buat fake out. So I thought lah boleh masuk lah. Sebab ini I think entry time frame kecil. So entry lah sell dekat sini. Sebab ingatkan dia dah nak drop dah ready nak drop. Sebab dia dah, kalau ikut katanya dia dah react lah dekat area ni kan. Area ni mungkin ada barang, ada benda. Ada QM juga apa, dia high, low, high, low. So dia ada QM. So ingat boleh entry area QM ni lah. Kalau ikutkan ni dia, sebab saya entry area QM ni, lepas tu ada king lagi sini. So actually dia dah react sini.
So I thought dia dah ada reaction masuk lah kan. Ingat kan dia boleh drop TP sampai bawah-bawah ni ke, ataupun bawah ni ke, 30 pip ke, 40 pip ke. Last dia pun terus lipat. So yang ni pun bodoh-bodoh sikit punya entry lah. Tak ada apa benda yang kukuh kan. Ini pun dia dah naik lepas previous high lah. So yang ni pun tak tahulah, dia mungkin nak continue uptrend sebab kalau you tengok belakang-belakang ni pun paling dekat punya structure pun area-area ni lah yang dah marking ni lah. So yang ni pun fail. Okay, next. GBP JPY pun fail juga entry. So entry pun sebab based on QM level lah. So sini ada high, low, high. Lepas tu sebelum dia buat low dia ada buat ni ada buat base. So yang entry sini pun ingat jadi sebab ni pun tak pergi jauh lah, dia pun drop sampai ni 70 lebih pip lah yang first entry ni. So ingatkan dia nak continue drop sebab dia dah react dekat area ni kan. Macam ni dia dah tinggalkan shadow, so ingatkan next candle dia akan continue lah dia punya drop kan sampai area ni ke, sampai supply zone yang paling dekat. So actually ITP bawah ni. So second retest juga ni. Ni pun sebab time frame besar second retest. Pun bahaya juga. And then of course kalau tengok betul-betul, kalau study sekarang senang tengok kan sebab tahu kan. Sebelum ni kita tak tengok betul, ni pun lebih kurang dia dah macam dah kena masuk zone tapi belum lagi lah. So this one susah nak cakap lah. Dia pun tak masuk zone lagi. Pun tak jadi. So bukan semua jadi ya. So entry lepas candle close. Lepas candle merah ni close. Entry sini sebab tengok dia ada rejection dia ada tolak-tolak, dia tak dapat tembus. So entry, ingat boleh entry sini. Mana? Entry lepas dia buat macam engulfing sikit kan. So lalas dia pun terus lipat. So yang ni pun fail juga. So sekarang dia dah naik sampai mana? Dia dah naik sampai area ni lah. Mungkin dekat ni dia pun tak tahulah, mungkin ni sebab tengah uptrend kan. So mungkin dia akan naik lagi lah. So yang ni mungkin bahaya lah kalau nak cari sell kan. Kalau long term dia memang dah ada structure breaker, dia dah break. Lepas tu dia buat lower high. Lower high ni pun dia dah break dah, nampak dia dah break sampai sini lah. So extreme dia memang sini dengan sini lah. Dua area ni lah. Ini dengan sini boleh try lah. Tengok dia nak naik sampai area ni ke. Kalau dia cocok lepas ni memang dah serabut lah, dah tak tahulah mana direction. Sebab ikut katanya ikut pandang memang sekarang dia tengah downtrend, so kemungkinan besar dia akan ambil sampai area tak akan lepas area previous high ni lah. Sebab yang ni yang break structure. So harap dia akan naik balik sikit, cari area, cari ada apa-apa key level sini. Lepas tu dia continue dia punya drop. So yang ni untuk GBP JPY kena lipat juga sebab ni. And then next is USD JPY ni sebenarnya bodoh sikit. Sebab apa? Actually yang ni kalau hati kental sikit memang yang ni win lah, tapi dia tak loss, tapi ni memang asal biru close sebab takut. Sebab tadi dua-dua JPY dah kena lipat kan. CAD JPY kena lipat dengan GBP JPY kena lipat. So ingatkan USD JPY pun sama lah kena lipat kan. Kena dia naik. Tapi nampak gayanya dia junam. Okay. Yang ni dia entry based on sama juga. Key level dekat sini. Adalah dia punya QM level high, low, high. Dan sebelum dia buat low dia ada buat base. Lepas tu baru dia drop. So area-area ni nak entry tapi terlepas sikit. So tunggu candle rejection. Ni memang reject, baru entry lambat sikit lah. Sebab tak dapat tak ni kan, tak PO semua tak nampak, masa tu tak nampak. So lambat sikit entry. So entry I think lepas candle close. Lepas candle ni close, nampak rejection, masuk. Time masuk dia naik pula, naik atas. So floating. Time tu dia drop balik. Drop balik punya jam itu dah goyang sebab tadi CAD JPY dengan GBP JPY kena lipat kan.
So yang ni nampak je dia naik balik sikit. Oh, terus close. Sebab dah goyang kan, dah kecut. Tapi apa jadi? Dia naik balik sikit, dia retest, dia test area king ni. Area king ni lepas tu baru dia continue dia punya drop. Drop pun drop dalam 50 lebih pip lah kan. Tapi sebab kecut punya pasal, sebab hati tak kental, dah jadi confused sebab banyak loss kan. Dah jadi loss lah. Yang ni pula pun dah kira loss lah kan. Sebab tutup awal tutup sikit je, berapa pip ke, 3 tak sampai 10 pip. 5 pip, 3 pip je dah close lah. So yang ni pun sebab mistake bodoh, jadi loss. So yang ni kena tengok lah lain kali kan macam mana kan. Kena hati kental ke apa, kalau you stop loss, you stay lah kan. Macam tu lah. Tapi ni susah nak cakap lah. Ni cakap memang senang, tapi time tengah market live tu memang susah. Okay. Next. Gold. So gold ada entry dekat sini. So sebab apa entry sini nampak macam ada king semua kan. Entry area ni. So nampak dia macam ada king, ada cocok bawah, cocok atas, area ni. Dan ada bearish engulfing semua. Dan dia ada resistance, dia dah macam buat retest kan. So I ingat boleh masuk second retest lah. Second retest based on sini lah. So actually I masuk based on the candle yang macam buat fake out ni kan, yang tengah-tengah ni. Kalau you tengok dia macam consider QM juga lah. Dia high, low, high, lepas tu dia buat low. So I based on candle shadow ni, dia macam buat fake out. Dia macam dia buat resistance, lepas tu dia cocok. Dia cocok, dia drop. So I based on sini. Entry lah, sell ingat boleh. Tengok-tengok dia pergi canak atas sebelum dia drop. So dia canak ni, dia cari apa? Dia cari supply zone lah sini. Nampak? Dia ada supply zone sini. So actually dia bukan supply zone ni dia cari. Dia cari supply zone atas ni, rally base drop. So kalau you marking rally base drop ni, mungkin boleh dapat lah pucuk kan. Dapatlah pucuk. Itu memang miss lah. So ni memang pun samalah fail juga. Ni kalau sebab buyer lah. Dia macam buat fake out lah. Kalau you tengok sini dia. Ni kalau consider as a flip ke apa tak. Tapi memang kena lipat lah yang ni kan. Yang ni pun fail juga. Bahaya lah second return ni kalau boleh jangan lah masuk kan. Sebab kadang-kadang tangan gatal ke apa kan. Nak juga entry kan. Lalas kena juga. So dia naik, dia cari supply zone. Macam mana nak cari supply zone ni? Sebenarnya cari supply zone ni dia kena masuk time frame kecil. Macam ni you tak nampak sangat. So kalau you letak M5, M5 pun serabut lah. Sebab M5 takut nanti you marking macam ni. Kalau you marking macam ni tak kena pula. Tak kena pula. So it's better to dari time frame besar slowly pergi time frame kecil. And then of course tengoklah ni kadang-kadang nak sniper ni susah lah. Ni pun tak nampak lagi dia punya supply zone kan. So paling cantik nampak ialah ni lah M15 lah paling cantik ni. Tapi ni shadow lah. Kadang-kadang dia body. Kadang-kadang marking body. Kadang-kadang shadow je. Dia pergi shadow. So yang ni kena jaga-jaga lah kan. Tak boleh selalu nak perfect lah. Selalu nak entry sniper lah. Tapi kadang-kadang dia pun sampai shadow macam ni, dia naik sampai sini. So kalau you marking shadow tak kena lah. So miss lah. So ni kadang-kadang memang kena take risk lah. Kena besar sikit lah you punya stop loss semua kan. Janji dapat lah daripada tak dapat apa-apa kan. Sebab dia memang shadow ni kadang-kadang dia tak kena. Okay, so gold pun fail sebab macam ni. Dia ada supply zone yang lagi cantik, dia pergi sana. So fail and then next. Okay, GPAO pun fail juga. GPAO pun masuk sebab area dia ni ingat ada QM level. Banyak ni ada macam fake out. Ada QM level. Lepas tu ingat boleh masuk lah area ni kan. Sebab macam nampak ni fake out ni semua takut. Ni pun umpan lah, dia umpan kan. So entry area ni. So entry sebab ada QM level ni ada nampak. Ada so called macam QM lah, fake out lah. Dia macam ada buat resistance. Lepas tu dia cocok, dia drop. Lepas tu dia datang balik second time sama juga. Dia buat resistance. Lepas tu
macam QM lah, QM. High, low, high, low, low. Dia dah buat macam fake out. And then dia terus junam. So dekat sini mungkin air macam kopi lah, photostat kan. Dia buat high, low, lepas tu high. Lepas tu dia dah macam dah buat low tapi dia dah sampai sini dia tak boleh dah. So yang ni pun kalau asal biru close bolehlah dapat dalam 30 lebih pip kan. Tapi ITP kalau tak silap TP dekat supply zone ni. So lalas terus kena lipat naik atas. So dah lipat baru kita study. Mana dia pergi ni kan? Kenapa lipat? Dia pergi ke supply zone ke area QM belakang-belakang ni. So kalau tengok belakang ni mungkin dia ada. Ni ada supply zone. Ni ada rally base drop. So dia pergi ke supply zone ni lah. Kalau you entry atas ni dapatlah pucuk kan. Just based on the supply zone je. And then of course dekat tengah-tengah ni ada lah fake out sikit kan. Ada resistance yang dekat tengah-tengah ni. Yang tersembunyi dekat tengah-tengah ni. Lepas tu dia cocok atas dia drop kan. Kalau tengok lagi time frame kecil nampak apa-apa lah. Tak nampak, masih nampak ni lah. Supply zone masih nampak lagi rally base drop. So dia lepas tu dia ada lah lagi core lah. Dia ada king lagi sini. Ada king. Dan sebelum belakang-belakang king ni dia ada resistance. And then ada support dia dah jadi macam key level lah. SBL lah. Support become resistance become support. Ni ada lagi fake out tengah-tengah ni. Cocok atas, lepas tu buat drop. So dia macam umpan-umpan sikit lah. So kalau yang entry atas ni cantik lah. Ni memang pucuk. Lepas tu dia drop dalam 80 pip. So yang ni pun based on the supply zone sini lah. Kalau you ambil sini punya supply zone kan. Dia TP sampai sini lah. Lepas tu dia naik balik. Naik balik ni pun ada opportunity lagi. Tapi cakap senang lah sebab nampak kan. Tapi time tu kalau nampak mungkin boleh try. Sebab apa? Ada king. Nampak tak? Ada king level sini. Ada king. Cocok bawah. Cocok atas. So king. King. So kalau nak masuk entry based on king je pun boleh juga. Tapi kalau nak tengok betul-betul lagi. Drop lah time frame kecil sikit. So drop time frame kecil. Nampak lah dia ada supply zone kan. Rally base drop. So lepas tu belakang ni ada lagi support. Support lepas tu. Kalau nak save. Takut tak kena kan. Macam ni pun boleh kalau marking. Tapi actually just based on the king pun ni pun dah jadi dah. Kadang-kadang tak jadi Jangan semua pun based on king je masuk Sebab bukan selalu dia main tengah-tengah. Kadang-kadang dia tak sampai, kadang-kadang dia dekat bawah ni, kadang-kadang dia terlebih sikit So stop loss pun pandai-pandai lah. Tapi kalau ni dapat cantik lah. Yang ni baru yang dia punya drop besar-besaran Ni yang betul drop sampai TP punya bawah. 100 lebih pip. So dia memang drop sampai sini lah. Yang ni memang tak tahulah dia nak susah lah nak lepaskan. Yang ni memang tak tahu dia nak lepas ke macam mana. Sebab kalau you tengok time frame besar, dia tengah main dekat ni lah, dalam channel ni lah. Dia tak lepas. Dia tak lepas atas ni, tak lepas bawah ni, dia tak lepas. So dekat main dalam ni. So kalau ikut kalau ikut analysis biasa-biasa, kemungkinan dia dah sampai supply zone ni, kemungkinan dia akan naik balik lah. Macam itulah. Unless dia ada break lah, structure breaker ke apa kan. Unless tiba-tiba dia pergi break bawah pula. Kalau dia break bawah, tunggulah dia retest balik dia key level ni. Banyak ni key level sekarang ni. Dekat sini, area ni. Naik balik, barulah sell. Kalau dia break atas, bolehlah cari key level dekat ni. Cari buy lah. Tapi kalau time frame besar, memang dia tak pergi ke mana lah. Dia start dekat tengah ni. Tapi kalau time dekat daily, dia macam dah tengah downtrend lah. Dia pun dah structure breaker lah ni. Dia dah break structure ni. Dia break, lepas tu dia break lagi, bawah lagi structure ni dia break. So nampak macam downtrend tapi dia macam terkurung dekat sini. So tak tahu lagi lah, yang ni kena tengok lah. Dah miss lah. So ni pun based on this one lah. Based on the analysis. Kalau first entry dah dapat lah, lepas tu kalau kental lagi second entry boleh masuk. Yang ni yang pergi jauh. Yang belakang-belakang ni pun tak jauh sangat pun pergi. Okay, next. Eurochef. Okay, Eurochef sama based on pun sama supply zone. Drop base drop punya entry. Okay, so sebab ni ada ada support ni support ni. Sini pun ada support. Ni macam QMTR lah support. Lepas tu last dia drop base drop.
So ingatkan drop base drop ni boleh masuk lah. So entry sell dekat sini. Ini pun sebab stop loss ingat budget, ingat ni lah, ingat terror kan. Ingat memang sifu lah. Pergi letak stop loss kecil-kecil. Aduh, kalau tengok betul-betul sekarang baru analisis dah boleh nampak dia ada king, ada supply zone lah sini. Kenapalah bongok sangat? Nampak oh, dia dah ada supply zone, dia ada MPL, dia ada macam ni, ada fake up lagi, dia ada resistance, lepas tu dia cocok. So actually lagi cantik kalau marking macam ni, actually lagi handsome lah. Kalau marking supply zone macam ni. Tapi time tu mana tahu kan, time tu memang nak entry je kan. So tapi based on this one lah, actually based on ni drop base drop pun kadang-kadang jadi juga. Bukan cakap tak jadi, kadang-kadang jadi tapi dia prefer ambil atas ni lah, dia prefer ambil supply zone ni, rally base drop ni. Sebab kalau tengok ni pun dia dah macam ada fake up ni nampak. Dia ada resistance, lepas tu tiba-tiba dia cocok, lepas tu baru dia drop. So area-area ni lah dapatlah pucuk sikit-sikit pucuk. Sikit-sikit pucuk lah. Tak adalah pucuk-pucuk sangat, sikit-sikit lah. Jadi jugalah. Ni pun 20 lebih pip je sebenarnya. Biar kalau stop loss saya letak tinggi pun, I think pun kalah juga sebab I think kalau tak silap TP memang letak bawah ni. So lipat jugalah. Unless yang asal biru close lah, dia turun 20 lebih pip. Sebab sini pun ada supply zone ni, tapi biasanya 20 pip tak main lah kan. Kadang-kadang minimum pun 40 pip ke apa kan. Sini kalau tengok time frame besar dia pun ada king. So kemungkinan besar dia boleh drop lagi lah ni. Saya pun tak pastilah. Kalau time frame besar dia ada king ni. So mungkin lah dia boleh drop lagi ke apa kan. So that's it. Yang ni pun loose. Yang ni loose pun sebab bodoh-bodoh punya lah. Bodoh-bodoh punya mistake lah. Kan. Okay, so next. Apa next? Ni nanti. Ni. Okay, dia pergi mana? Last kan? Okay, sebelum pun dia cakap. Dia turun 20 pip. Lepas tu kena lipat. Sebab kalau I letak stop loss sini. And then TPI sini tak kena. Tak sampai TP. Lala dia naik. Dia cocok. Dia terus cocok. Mana dia cocok? Dia cocok dekat ni lah. King ni. Kalau you pergi time frame besar, dia nampak king. Nampak king. King. Cocok bawah, cocok atas, drop. So, king ni dia pergi react. So, macam mana nak cari pucuk? Kalau you marking tengah-tengah king ni, tak dapat tak kena. So, kena drop lagi mana. Tak nampak lagi. Drop lagi. M15 tak nampak juga, masih nampak king B merah-merah. Marking kalau marking sini memang tak kena pun. Drop lagi. Lepas ni baru you nampak ada supply zone. Nampak? Okay, ada rally base drop. So yang ni marking body saja. Kalau marking dia punya shadow pun kena save, lagi save lah. Tapi kalau nak gila-gila sniper gila babi punya, ni lah dia punya body. Dia pergi dia punya body. So kalau tengok ni, nampak mana? Ni atas ni. Nampak? Pucuk terus sniper entry lah. Tak tahulah kena ke tak kan. Tapi memang pucuk-pucuk lah. Memang ni lah. Memang kena je biru terus lah. Yang ni yang dia punya movement besar lah. So kadang-kadang kena pandai catch lah. Ni memang susah lah. Tapi sekarang nampak lah. Dia pergi mana. At least you tahu. Dia pergi mana. Dia cari apa. Ya, kalau setup ni fail. Next destination dia pergi mana. Untuk ni clear lah sebab dia ada king kan. Tapi cuma king ni dia jaga dia bukan dekat tengah. Dia tak react dekat tengah. Dia dalam-dalam ni time frame kecil dalam ni dia ada dia punya cerita lagi. Ada zone-zone lagi kena masuk dalam tengok. Tapi nak save marking lah. Terus marking king macam ni lah. Marking shadow lah. Kan lagi safe lah. Okay, yang ni baru dia punya big movement. Baru dia junam dalam 70 lebih pip. So ini pun fail. Okay, then Eurochef ni dia memang lucky sebab apa? Okay, kalau Eurochef ni
Saya entry sini sebenarnya. Entry sini based on sebab sama lah. Ni rally base drop. And then of course rally base drop. Then sebelum ni dia ada king. Cucuk bawah, cucuk atas. Nah, tengok bukan semua king jadi Yang ni memang fail. Sebenarnya dia dah fail. Okay. Yang ni king, cucuk bawah, cucuk atas, drop. So entry sebab king ni. Dia naik balik, entry ni pun dah ada, dia buat resistance dia dah macam fake up sikit lah kan. Dia bukan dia terus naik. So dia macam dah ada ramai yang sell kat sini area ni kan. Area resistance ni. And then dekat sini ada support. Banyak support ni dia macam QMTR setup. So yang ni pun fail. Actually dia turun sikit. Turun dalam 20 lebih pip. Tapi yang ni sebab lucky sebab apa? Sebab saya lupa letak stop loss. So kalau I letak stop loss, memang dah kena lipat dah. Sebab stop loss saya kalau letak biasanya letak area ni kan, atas zone ke ataupun paling-paling pun atas zone ni lah. Zone supply ni kan. Kalau marking supply zone sampai sini. Okay. So supply zone lah, rally base drop. So paling-paling pun atas supply zone ni. Ini pun memang kena lipat dah. Kalau I taruh stop loss memang dah fail punya set, memang dah kalah. Dah loss lah. Tapi sebab saya terlupa letak stop loss, dia naik, dia cari pula king level. Nampak ada king lagi sini. Sekali lagi dia cari king. Tapi cuma king ni sama macam tadi, dia tak pergi tengah Kalau you marking tengah memang tak kena. So marking shadow dengan shadow. So kalau sama lagi, kalau you masuk lagi dalam ni, apa you nampak? M30 tak ada apa-apa. Dia sama. So sorry. Sama punya ni. Mana ni? Serabut sangat. Jap. Okey. Yang ni sebab apa tau? Sebab Okey. Yang ni kan, I ada letak layer. Layer sebenarnya layer. So, I nak cerita sebab apa layer. Saya ada satu lot yang, satu entry yang saya terlupa letak stop loss. So, actually you boleh tengok ni actually dah kena dah stop loss. So, actually ada layer sampai atas ni, area zone-zone ni. So, luckily ada satu yang tak letak stop loss. Yang tak letak stop loss itu ini yang saya nak cerita ni anak-anak. Kadang-kadang stop loss ni tak tahulah kalau you tak letak, kemungkinan chances you menang lagi banyak tau. Tapi you kena kental lah you punya ni kan. Sebab kadang-kadang dia memang main je, dia naik, dia cocok atas je tau. Dia rugi lah kalau you, bayangkan you letak stop loss atas zone ni je. Lepas tu dia just slightly, dia cocok sikit je. Lepas tu, dia junam. Sakit hati tau. So, kadang-kadang stop loss ni pun, kalau nak, letaklah tinggi ke apa kan. Sebab kadang-kadang dia memang stop loss hunting lah dia orang panggil. Stop loss, dia cuma nak makan stop. Memang dia nak pergi bawah. Dia nak junam. Tapi sebelum dia junam, nampak dia dah buat fake out ni. Sama lah, dia buat resistance, dia umpan. Lepas tu ramai lah yang sell area ni kan. Ni pun sell area ni pun ramai sell sebab ada resistance. Then dia saja, dia pergi cocok je. Dia ambil you punya stop loss. Lepas tu baru dia junam. So, kadang-kadang stop loss ni kan. Tak tahulah. Kalau you buang je lah stop loss kan. Kemungkinan besar like you win lagi banyak tapi kalau you mampus terus MC lah kan. Tapi yang ni memang, kalau you account besar letak 0.1 ke 0.2 apa, mungkin cut loss lah. You buat cut loss lah. Kalau cut loss, sistem cut loss macam kalau candle dia close atas ni kan, close lah, bukan shadow. Shadow tak kira. Yang ni pun M30 dia pun shadow. M1 shadow, M30 shadow, M15 mungkin dah nampak candle. M15 pun dia tak close, dia pun M15 dia dah ni lah, dia dah close candle lah. So kalau M1 you nampak dia tak close, dia close shadow saja. Dalam kita kan kita tengah tengok zone ni
kita tengah tengok zone ni. Kalau M1 dia close shadow saja. Jangan tak payah close, tak payah ni lah, cut loss lah. Dia macam ni lah, dia macam cut loss lah. Tapi kalau terbalik, dia close candle, body candle. Body candle dia close lepas zone. Then mungkin you boleh just tutup lah. Ini cara main cut loss lah. Cara tak letak ni kan. Macam M30, dia masih dalam shadow lagi. Lagi besar time frame lagi ni lah, kuat lah. Lagi kukuh lah kan. Kira macam tu lah. So, yang ni memang lucky sebab tak letak stop loss. Yang letak stop loss ni semua dah mati lah nampak ni. I think I letak 3 ke 4 layer dekat sini lah. So, yang ada stop loss punya semua dah meninggal. Cuma tinggal satu entry tu yang tak letak stop loss. So dia pun floating. Pom, terus terjun. So nasib baik lah. So yang ni pun dapat lah. Dapat cover balik yang loss dekat sini lah kan. Sebab stop loss pun kecil je. Sampai sini je area ni kan. Dalam 10 pip. Tapi dia junam dalam 70 pip. Ni tak tahulah nak sampai pucuk. Dapat sini lah, sampai sini lah. Dapatlah dalam 40-50 pip kan. So, yang ni, sebab ni, I dah cover balik yang loss. So, stop loss tu tengoklah. Terpulang pada anda. Nak letak ke tak nak letak. Okay, next yang win. Ni. USD. Okay, USD JPY. Lagi sekali, entry. Ni nak lawan kan. Nak lawan balik. So, okay, USD JPY tadi loss kan. So, nampak lagi opportunity. Masuk lagi. Mana masuk? Masuk sini sebab apa? Sebab ada drop, base drop. Ada lagi belakang-belakang ni. Kalau tengok area-area ni, masuk lagi zoom. Sebab dia dah react dekat area ni kan. Ini dah macam kira secondary test lah nak masuk. Dia tak drop jauh-jauh, dia dah react dekat area-area ni. Dekat, adalah key level dekat dalam ni kan. Supply zone ke apa sini. Tapi dia tak pergi jauh. So, mungkin ada chance lagi. Mungkin dia nak datang balik. Dia nak ambil order ke apa kan. Baru dia teruskan perjalanan. So, dapat. Tadi dah bengang kan. Nampaklah opportunity. Nampak king. Sebab nampak king. Masuk. Nampak dia ada drop, base, drop. So, actually entry based on the drop, base, drop. Tapi dia pergi naik floating sikit-sikit. Ni tak ada sniper lah macam ni kan. So dia floating, dia ambil apa? Dia pergi ambil supply zone lah. Dia floating dekat supply zone. Kalau sorry. Kalau you tengok, dia ambil area-area ni. Supply zone. Ni pun ngam-ngam tak kena lah ni. Tapi dia ambil area-area supply zone lah. Kalau masuk sini boleh lah kena lah. Dia supply zone ni. Dia area rally, base, drop. So dia ambil area supply zone ni, dia tak lepas. Baru dia continue dia punya journey pergi bawah. So yang ni pun hold sampai TP lah. Sebab saya pun TP based on dia punya previous punya supply zone. So dekat sini TP sampai bawah lah, ngam-ngam lah, boleh lah. Cuma rugi sikit lah, 10 pip macam tu lah. So yang ni pun dapatlah cover yang belakang-belakang ni semua. Yang loss semua dapat cover lah. Sebab ni pun junam banyak juga dalam 50 lebih pip macam tu. Dapatlah 50 pip kan. So yang ni okay, cantik. And then next gold. Gold tadi ada yang tadi loss kan. Loss dalam area ni tadi. Mana area ni So lepas tu dia buat pula macam ni. Nampak lah macam ni kan. Ni nampak cantik lah. Sebab apa? Sebab dia nak macam umpan tau. Dia dah buat macam umpan. Nampak? Dia buat resistance. So, I agak dia macam mungkin akan buat fake out. So, tengok belakang ada apa. Belakang kalau tengok time frame 30 tak ada apa. Tak nampak. Kalau time frame H1 nampak dia ada supply zone. Dia ada drop. Lepas tu dia ada ni. Dia rally, dia base. Dia buat base, lepas tu dia junam. So, dia ada supply zone. So, marking supply zone. And then zoom in lah. Tengok kecil-kecil ada apa lagi. So far tak ada apa-apa lah supply. Dia lepas tu tiba-tiba ada king kat sini. Cucuk bawah, cucuk atas. King. Ini pun boleh try entry je. Boleh entry sini kalau nak. Ni memang
boleh consider juga, boleh makin-makin juga sebab takut dia sampai king je kan. Ni nampak king tu. Kau cocok bawah, cocok atas. So ini zone marking, tunggu PO lah, PO apa. Last dia betul-betul dia buat fake out. Dia buat fake out, dia terus cocok. Cuma I masuk entry pakai king punya level lah. Bukan dekat king level ni lah. Kalau you nak sniper lagi masuk ni lah dekat supply zone ni kan. Dan dapatlah sniper lah. Dapatlah pucuk apa. So lepas tu dia junam. Yang ni memang saya TP memang tak boleh letak jauh-jauh sebab area ni dia punya supply zone. Kalau letak macam ni jauh tak cukup lah kan. So dalam tengah-tengah ni lah ingatkan boleh kan. Okey lah lalas dia pun kena TP terus, cantik ngam-ngam TP, lepas tu dia naik balik. So memang bahaya gila punya lah gol ni kan. So ngam-ngam sampai TP, terus dia naik balik, dia pergi ambil order lagi, then dia continue lagi bawah. Cuma kali ni tak tahulah sebab dia tengah main-main kat sini kan. Ini mungkin dia dah buat macam fake up bawah, mungkin dia tiba-tiba dia cocok bawah, lepas tu dia naik balik. So tak tahulah ni memang kena tengok minggu depan lah. So yang ni cerita based on ni lah, just based on the supply zone ni, then lepas tu fake out. Sebab dia dah buat ni fake out, dia ada sebelah ni dia sama level lah. Nampak dia sama level dengan SR Flip ni. So kemungkinan dia memang akan buat fake out lah. Sebab dia tahu ramai yang akan sell kat sini kan. Memang ramai akan sell kat sini. So dia pun ambil kesempatan, dia cocok atas, lepas tu baru dia junam. So I think that's it untuk minggu lepas punya analysis. Ada banyak yang loss lah. Tapi yang menang punya dapat gain balik apa yang loss sebab kita memang tunggu TP lah. Kita main tunggu TP, kita main kita nak gain lot yang besar, pip yang besar. Yang loss tu loss dalam 10-20 pip. Tapi yang gain tu kita gain 50 pip, 100 pip, macam gold dapat 100 pip macam tu. So kita dapat cover balik lah yang loss tu kan. Itu je untuk hari ni. Harap anda dapat belajar sikit-sikit. Kita pun masih belajar lagi, sama-sama kita belajar ya. Okay, terima kasih. Harap dapat berjumpa lagi untuk masa hadapan. Thank you, salam sejahtera dan bye-bye.